Kejohanan berkumpulan dunia baru sahaja tamat semalam dan tim Malaysia ada menghantar wakil ke kejohanan ini, termasuklah pemain nombor satu negara iaitu GM Yuh Litian. Kita nak tengok game dia yang bermain sebagai putih menentang GM Alexander Ipatov dari Turki. Okey, kat sini Litian mulakan dengan naik ke F3 dan kita ada B6 kat situ. E4, Bishop B7. Okey, serang pawn di E4 dan kita ada Knight C3 lah, kawal pawn tersebut. Okey, E6 dan seterusnya E5 oleh Litian. C5, D4 dan seawal move ataupun gerakan kelima, Alexander Ipatov telah membuat satu kesilapan dengan Bishop makan Knight F3, membenarkan Litian untuk makan balik menggunakan Queen. Okey, kenapa ni kesilapan? Sebab ini membenarkan Queen untuk keluar dan membuat serangan-serangan seawal opening lagi. Dan kat sini kalau korang tengok, memang jangan duk makan lah. Pawn ni tak free sebab yang jadi free ialah rook di hujung sana. Sebab tu selepas Queen makan balik, kita ada Knight block dulu di C6 kat situ. Dan Litian mainkan pawn D, makan pawn di C5. Kita ada Knight makan pawn E5, serang Queen dan Queen lari ke G3 kat sini. Sambil lari, sambil serang balik Knight tu. Knight lari masuk balik ke C6 dan seterusnya. Pawn ni, Litian tak defend pun. Sebab apa? Sebab dia buat move yang lagi bagus dengan Knight masuk lompat pergi ke B5. Kenapa? Sebab dia nak masuk ke C7 dan seterusnya buat serangan fork lah. Bercabang dua, check dan makan rook kat situ. Tak kisah pun pasal buah kalau boleh dapat buah yang lagi besar. Okey, kat sini semestinya rook pergi ke C8 untuk defend, tak bagi masuk. Dan kat sini, okay, untuk pemain amatur, tolong jangan buat gerakan yang sia-sia macam Knight masuk D6 buat check. Okey, memang nampak macam seronok, boleh masuk, boleh serang kan. Tapi selepas Bishop makan, pawn makan dan kat sini tak ada apa-apa serangan pun sebenarnya, melainkan pawn nak makan G7. Tapi tak boleh fikir serangan kita je, kena tengok juga serangan orang. Kat sini, hitam boleh counter attack, serang balas dengan Knight ke B4 dengan idea nak makan pawn kat sini dan buat sama idea macam putih tadi nak buat fork. Kalau Queen pergi makan G7, ini tak bagus. Sebab ini bagi Knight makan pawn C2 check. King larilah ke mana-mana, Queen akan keluar dan kita dapat tengok Queen kawal macam ni tak sempat nak makan. Ya, Queen makan, Queen boleh, Knight makan dan selepas itu Rook boleh lari ke B1. Tapi kalau korang tengok kat sini, walaupun buah sama banyak tapi buah putih satu ni, yang seorang pawn ni terlalu jauh daripada kawan-kawan dia yang lain dan dia akan senang kena makan lah. Sebagai contoh Rook sini ke, Knight kat sini ke, memang susah nak kawal dia sebab dia jauh sangat. Jadi sebab itulah saya cakap tadi, jangan duk masuk kalau benda tu tak bagi apa-apa kelebihan kat kita. Dan itulah apa yang Litian rasa. Jadi dia gerakkan Bishop dia ke F4 terlebih dahulu. Kawal dulu petak ni, barulah dia nak boleh masuk lepas tu. Okey, kita ada Bishop makan pawn C5 dan kat sini tak masuk lagi. Sebenarnya dah boleh nak masuk kalau nak. Tapi Litian tak nak, dia castling panjang dulu. Tengok ada kawalan Rook yang cantik pula kat situ. Okey, hitam kat sini mainkan Knight pergi ke F6 dan kalau korang tengok, ya memang pawn G7 boleh makan. Tapi kalau Queen pergi makan pawn tu, sebenarnya hitam yang nak putih makan sebab dia boleh letakkan Rook dia dekat G8. Serang Queen, Queen terpaksa lari ke H6 je kita ada. Dan selepas tu serang lagi Queen, Queen lari dan kita dapat tengok selepas Knight pergi kat sini, hitam mula untuk bernafas. Dia ada serangan balas manakala putih tadi sudah kehilangan serangan dia. Jadi itu kita tak nak. Sebab itulah selepas Knight ke F6, dia tak makan pawn ni. Litian main gerakan bagus. Barulah Knight masuk ke D6 check. Sudah semestinya Bishop kena makan Knight dan selepas tu Bishop makan Bishop dan kita dapat tengok. Bila kita main chess, kita kena susahkan hidup lawan. Dan tengok, susah tak hidup dia? Ya, dia punya king tak boleh castling, tak boleh nak bergerak, tak bebas. Memanglah putih hilang satu pawn, tapi dia punya posisi sangat-sangatlah cantik. Okey, sebab ada serangan ke atas pawn G7, jadi G6 ditolak kat sini. Kita ada Queen F4 dan seterusnya. Knight H5 serang Queen. Queen lari E3, Knight masuk ke G7, cuba untuk keluar. Dan macam saya cakap tadi, susahkan hidup lawan. Jadi G4 ditolak oleh Litian kat sini, tak bagi Knight keluar langsung. Okey, Knight ke E7, cuba block Bishop ni macam ni. Dan kita ada Bishop ke A6, serang Rook. Rook lari ke C6 dan kat sini Bishop pergi B5, serang Rook sekali lagi dan kita dapat tengok Rook ni sebenarnya tak boleh nak lari dah. Dia tak ada tempat nak lari sebab kalau dia pergi Rook
kesilapan balik. Kat sini Litian boleh mainkan gerakan yang sangat simple tapi sangat bagus. Cuba korang cari apakah gerakan bagus yang boleh dibuat oleh Putih kat sini. Sila pause video ni dan cari. Okey, sementara tu saya nak berterima kasihlah kepada salah seorang kawan saya, iaitu pemain untuk tim Malaysia ni, iaitu saudara Adam Hafiz yang juga merupakan orang kuat kepada Chess Hub, satu organisasi penting yang memajukan sukan catur di Malaysia. Sebab apa? Sebab dia berkongsi gambar-gambar dan juga info-info menarik dekat kejohanan sana. Okey, terima kasih sekali lagi. Alright, apakah jawapan dia kat sini? Bishop makan knight di E7. Knight tu free, percuma. Kenapa? Gerakan bishop tadi dah membuka ruang rook dan bishop kat sini. Jadi kalau queen makan bishop, memang bishop boleh makan pawn dan kita dapat tengok, ada check, ada nak makan rook, percuma. Manakala kalau king yang makan kat sini, rook pula yang akan makan dan kita dapat tengok, queen pula yang mati kat situ. Itu idea yang nak dibuat oleh Litian. Sebab itulah rook ni tak boleh lari ke mana-mana. Jadi hitam cuba tolak pawn ke H5 untuk dia bebas makan pawn ni dan bebaskan knight dia. Tapi kat sini semestinya F3. Okay, tak nak bagi lawan bebas. Okey, kita ada queen ke C8, cuba lari kat sini dan barulah Litian makan dia punya rook di C6. Queen makan balik rook tu dan kita ada queen ke E5, serang knight di G7. Okey, rook H7 kawal knight tu dan seterusnya rook H ke E1 dan pawn makan pawn G4, pawn makan pawn G4 dan seterusnya knight ke C8 kat sini. Kita ada rook ke F1, knight makan bishop, rook makan balik, serang queen dan queen lari ke G2 kat sini lah sambil serang rook. Okey, queen ke B5 sambil kawal rook dan sambil serang pawn di D7. Kita ada king lari ke F8 sebab dah tak boleh nak defend. Jadi rook makan sahaja pawn di D7. Sekali lagi sambung serangan lah, nak makan pawn di F7 pula kat situ. Dan kat sini knight ke E8, cuba buka kawalan macam ni. Tapi kat sini ini blunder besar sebab ini benarkan Litian untuk mainkan rook ke D8. Dan kita dapat tengok knight ni mati. Knight tu tak boleh nak lari. Jadi king yang lari kat sini cuba pergi ke G7 dan kita ada rook makan sahajalah, dah orang bagi free, rook makan knight dan kita ada rook makan pawn H2. Cubaan terakhir untuk buat checkmate, tapi ini tidak menggentarkan Litian sebab dia pergi queen ke E5 check dan terus hitam menyerah kalah kat sini. Kenapa? Apa-apa yang dibuat akan checkmate. Sebagai contoh, dia boleh block F6 tapi queen boleh makan check, king lari dan ada checkmate dekat belakang tu. Kalau nak tahu, ada dua kumpulan yang diwakili oleh pemain-pemain dari Malaysia dekat kejohanan ni, iaitu Malaysia Chess Hub dan juga Quad Core Plus. Dan kat sini pemain-pemain Malaysia rata-ratanya, majoritinya menunjukkan prestasi yang bagus sebab dia orang punya rating performance adalah lebih tinggi daripada rating semasa dia orang. Jadi syabas diucapkan buat semua. Dan kalau sempat, saya akan analyse lagi game-game yang telah dimainkan dekat kejohanan tu.